29 kalau ikut nota ni. Okay, so F37. 3 kat sini, 7 kat sini. 3, 7. So kita akan dapat 3.074. Nilai dia sama dengan 3.074. Macam tu. So yang K ni kat sini di atas. K ni depan. K ni adalah 3 kat sini. K ni adalah 3. Yang N tolak K ni baca K ni you read by row. You read by row. Yang ni N tolak K ni read by column. Yang ni ada banyak-banyak table. Ini salah satu table lah. Dalam buku ada lagi table yang dia spesifik 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi soalan akan diberi kepada you bergantungkan table, the table provided to you. Kalau table ni ada 2, 7 dia bagi soalan, dia tak akan bagilah soalan tu 2, 11, dia bagi 2, 7, 2, 10, apa yang ada dalam table. Okey, semalam ni kita dah kira yang ni. Kita dah kira yang ni, and then yang ni semalam kita dah buktikan dia betul. Kita kira kan yang ni kita ada 2 variables. So bila kita ada 2 variables, 2 independent variables, so campur dengan beta sifar tu, so kita ada 3 benda lah nak dicari. So kita ada 3 benda nak dicari. Yang ni daripada atas lah, daripada atas tadi. Ni yi and beta sifar, tulis perjumlahan yi sama dengan n beta sifar yang tadi. Perjumlahan x1 kali dengan beta 1 tambah perjumlahan x2 kali dengan beta 2. Lepas tu perjumlahan x1 kali dengan y sama dengan perjumlahan x1 kali dengan beta sifar tambah beta 1 perjumlahan x1 kali dengan x1 tambah beta 2 perjumlahan x1 kali dengan x2. Kan? So daripada sini kita ada perjumlahan y. Kita nak ada perjumlahan y. Lepas tu perjumlahan x1. Total kat bawah ni. Perjumlahan x1. Lepas tu perjumlahan x2. Lepas tu kita ada lagi x1 kali x1, x1 kuasa 2. Lepas tu x1 kali dengan x2, x kali dengan y. Yang satu lagi kita kena ada x2 kali dengan y, x2, perjumlahan x2, perjumlahan x1, x2 ni kira dah tadi dengan perjumlahan x2 kuasa 2. Balik kena tulis satu-satu benda ni. So daripada yang tu, yang di atas tu tadi, base kepada yang ini, kan kita ada 3. So kita ambil lah nilai. Ni perjumlahan 280 ni adalah y1. N adalah 5 sebab observation dia 5. Beta sifar. Perjumlahan x1 14 ke atas. Perjumlahan x2 124. Okey, x1, x2 ni. X1, x2 124. Yang semalam kita dah buat ni, saya repeat je. So bila kita dah repeat macam ni, sebab kita ada 3 je benda yang kita nak cari, so kita buat sampai 3 lah. Kalau xk tu kita akan ada sampai k tambah 1 lah. Kalau 2, x1, x2 dia ada 3. Sebab dia tambah dengan beta sifar 1 ni. Kalau k dia ada k tambah 1. Kalau k tu 10, so 10 equation di bawah. So untuk calculation ni kita kira macam ni. So kita solve yang ni menggunakan persamaan serentak yang kita dah belajar. So kita dapatlah dia punya jawapan macam ni. Dan jawapan ni betul. Okey, ini adalah y hat kita dan saya tulis kalau y kena tambah error, tak ada topi, tapi nilai ni tetap sama, penganggar tu sama.
Okey, so yang ini betul. Sebab apa betul? Kita dah test dengan SAS. Kita test dengan SAS, kita masukkan input ni. Kalau kita nak masuk Y dulu, kita tulis Y. Kalau kita nak masuk X1, tulis X1 tapi ikut. Kalau nilai input Y, tulis Y dulu. Kalau X1, tulis X1 dulu. Kalau X2 dulu, tulis X2. Ikut arahan kat sini. Lepas tu print ni, saya ulang sekali lagi ni untuk print data kita, nak check. Correlation ni untuk tengok correlation kita. Regression ni adalah regression lah untuk kita buat multiple regression model sebab Y bergantung kepada X1, X2. So kita test ni, print betul. Kita test menggunakan SAS ni. Kita dapatlah jawapan yang sama tu. Ini table yang kita buat tu. Table kita tu. Yang ni yang semalam yang saya confuse ni. Ni K sama dengan ni K tolak 1. K tolak 1. Dia punya persamaan Y beta sifar tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error terms. So K sama dengan 3. So kat sini adalah K tolak 1. Kat sini adalah N tolak K. Maksudnya 5 tolak 3 sama dengan 2. Ini K tolak 1, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jelas ya? Jelas. So nilai ni sama dengan nilai di atas. Okey. Yang ni belum sempat terangkan. Okey. So yang ni output SAS ni default dia. Default ni maksud dia apa default? Default ni dia mengambil kira untuk calculation semua-semua ni pada alpha sama dengan 5%. Bila alpha sama dengan 5%, okey, yang ni kita gambarkan. Saya nak terangkan nilai T value ni. T value kalau dia signifikan, kalau nilai positif, T lebih besar daripada 2 ataupun sama dengan 2. Okey, kalau yang negatif, T kurang ataupun sama dengan 2, itu signifikan. So kalau kita ada line graf kat sini, so kedua kat sini, semua ni signifikan. Ataupun kita ada negatif 2 kat sini, semua ni signifikan. Signifikan pada alpha default dia 5%. So kenapa dia default alpha sama dengan 5%? Kenapa nilai kat sini 2? Buku kata 2 kalau signifikan. Idea dia macam ni. Idea dia, subhanallah. Mari kita tengok idea dia, subhanallah. Waduh, bawahlah dulu. Okey kan. Okey. Bismillah. Okey. Dia taburan T kan, taburan T tu bila sampel dia sangat besar, dia menghampiri taburan normal. Kita dah belajar dulu kan, dia menghampiri taburan normal. Jadi dia menghampiri taburan normal. So sekarang ni kalau dia punya tu adalah 95% alpha, default alpha adalah 5%, kita consider T distribution close to N normal distribution if N close to infinity. Maksudnya size sampel besar, kita anggap ni taburan T ni menuju taburan normal. So sekarang ni saya nak terangkan kenapa kita kata signifikan T ni lebih besar atau sama dengan 2 ataupun kurang daripada 2. Sebab alpha 5% taburan normal ni,
alfa 5%, so balah 2 lah kiri dengan kanan. Ini adalah 0.25, ini 0.25. Yang ni adalah 0.95. So up to here adalah 0.975. So kalau 0.975 ni daripada semua ni, sini ke sini. So kita nak tengok taburan normal ni, kita dah belajar dia kan symmetrical. Bila tengok ni, bila kosong kat sini, bila kosong kat sini 0.5 dah. Dia 0.5, dia kiri kanan separuh-separuh. So kalau 0.975 ni kita tengok, 0.975 ni kita tengok dalam ni. Tengok dalam ni 0.975 ni kita dah jumpa nilai ni. So value dia apa? 1.96. So kalau ni ini value dia adalah 1.96. So kiri pun negatif 1.96. So dia round up to 2. So inilah ideanya kita pakai T value tu untuk signifikan dia mesti lebih besar daripada 2. Cerita di sebalik kenapa kita pilih yang ni tak signifikan lah. Maksudnya intercept ni sebab T value dia rendah daripada 2. Yang ni dua-dua ni signifikan. So ini saya cerita bagaimana kita dapat kita conclude yang significant value ni bermula daripada 2. Yang ni saya dah test tadi, ini salah. Data ni bukan salah, data dia tak sesuai untuk buat regression. Tengok. And then ni dia yang ni betul kan nota ni? Apa pun sebenarnya kita kena tulis persamaan asal adalah Y sama dengan beta sifar tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah error term. Itu yang asalnya kena tulis. Tapi kalau kita nak fit dia, so Y hat dia yang kita perlu tulis adalah beta sifar tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tapi ada hat ke atas ni. Ini yang kita fit. So tak boleh tulis macam ni. So kita tulis general dulu. Ini ada something wrong kat sini. Look, saya buktikan. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Tengok sini. Okey. Okey, nampak tak yang saya tunjuk ni? Yang example yang saya tunjuk ni, nampak tak? Regression, example 1. Nampak tak? Nampak. Yang ni example 1 ni saya running balik untuk yang ni. Saya running balik menggunakan Minitab. Nanti saya ajar insya-Allah sempat. Saya running balik menggunakan Minitab, sama je tengok. Negatif 44, negatif 44.81, 87.64, 87.64, 14.53, 14.533 boleh. Dia punya T pun sama, 0.5. Ni sama. So any software you akan dapatkan result yang sama. Cuma decimal place lah. So kita ada adjusted R square 95. Ni dia tulis 0.9574. So yang ni dia kali dengan 195.7 and then R squared ni adalah 97.9 kat sini, round up 97.9. So yang S ni kalau tak silap saya sisihan piawai, tapi saya tak sure, saya kena calculate baru kita tahu apa dia sebelah dia guna simbol S ni. Kalau yang ni betul,
R squared, adjusted R squared. So yang ni adalah table untuk analysis of variance yang ke atas ni. Table analysis of variance. Degree of freedom 2, 2, 4. Ini sama. Cuma yang ni dia tak letak decimal place. Yang atas 2392, 18420. Ini sama. Mana-mana software dia menghasilkan result yang sama. Okey, tu saya dah bukti. Nanti saya share dengan you all ni example result. Example 1, example 2, example 3 ni. Okey kan? Tengok. Yang example tu saya kata tak tepat. Ni tak boleh ni buat macam ni. Dia kena tulis yang asal juga. Dia kena tulis ni, dia kena tulis, tak boleh tulis beta 1 macam ni. Dia kena tulis yang asal tu. Yang macam perjumlahan Y sama dengan N beta sifar tambah perjumlahan X1 beta 1 tambah beta 2 perjumlahan X2 tambah beta 3 perjumlahan X3. Tak boleh macam ni. Follow yang atas, jangan follow yang ni. Tak nak, tak suka. Okay, tak nak jawapan ni juga. Okay, so tengok ni. Saya dah run, saya tak ada SAS, saya dah run menggunakan Minitab. Okey, bila kita run menggunakan Minitab, sebenarnya kita ada X1, kita ada X1, X2, X3. Tetapi X1 ni dia kata sistem kata is essentially constant. Jadi dia remove X1 ni. X1 ni dia remove. Kalau kita tengok data dia yang diberi kat sini, ini sistem dapat detect mungkin disebabkan oleh data X1. Cuba you perhatikan X1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ada berubah tak? Tak ada kan? X2 ni 1, 0, 2, 3, 0. Ada perubahan. X3 0, 1, 3, 0, 0. Jadi XY pun ada 4, 3, 2, 6, 1. So X1 ni sama semua. Jadi sistem ni dia detect, dia kata X1 has been removed from the equation. So dia kalau apa pun yang berlaku pada perubahan Y4 ke, Y3 ke, Y2 ke, Y1, nilai dia sama. Tak ada manalah, tak memberi apa-apa reti. Okay. So bila macam tu yang tinggal adalah X2 dengan X3. Ini adalah Y hat. Tapi dalam Minitab dia tak pandai tulis Y hat. Tapi you all mesti pandailah. Ini adalah Y hat juga. Sebab tak tambah error kan. So yang ni tengok. Dia R squared ni dia jadi sangat rendah 19.3. Ni memang and then adjusted R squared ni dia R squared tapi ada formula modify sikit formula KGT1 dia lebih tinggi. So bila KGT1 lebih tinggi tu dia dapat kosong. Memang data ni sangat tak bagus lah. Tapi saya terangkanlah kepada you all semua. Okey, lepas tu saya masukkan satu lagi yang ni. Yang contoh yang ni. Nanti data tu boleh dapatlah daripada yang lain. Ni contoh ni ada 12 observation ni. 12 observation ni saya masukkan 12 observation ni kita ada X1, X2. Macam tu, so kita dapatlah ni. So yang ni tak signifikan, ni dua-dua ni signifikan. Semua-semua tu. Okey. Selesai yang tu. Okey. Nanti Minitab saya cuba untuk share dengan you all. You all ada lagi tak? Ada lagi tak sekarang? You all ada dengan saya tak lagi? Ke dah hilang dah? Ada. Ada doktor. Jangan lari tau, nanti saya merajuk tak nak mengajar demam-demam ni. Okey, sekarang ni Minitab ni saya cuba letak di dalam e-learn ya. Minitab ni ada kat skrin saya ni, ada nama Minitab, rasam tak?
Minitab Win. Nampak doktor. Jadi saya cuba letak di dalam e-learn. Kalau tak boleh juga, saya cuba bagi link. Tadi saya dah ada link, tapi bila nak buka tu dia akan berterabur. Bila buka tu, saya buka link tu, contoh mana? Subhanallah, kejap. Mana? Oh, tak buka ke? Kenapa tak ada internet? Kita ada kan? Tiba-tiba tulis tak ada internet. Pandai dia. Sekejap. Mana? Kenapa tak ada internet? Okay, bismillah. Ni okey. Kalau saya cuba dah ambil link ni. Sabar. You all ada tak? Ada doktor. Ada doktor, ada. Saya risau takut mengajar seorang dah lah semalam tu kena repeat kan. Letih. Subhanallah. Tapi adalah manfaatnya. Okey. Mana saya letak tadi saya letak link. Mana saya letak kat adik Wawa kot. Senang nak cari. Okey. Ni saya letak link. Saya tekan link ni. Dia pergi sini tau. Bila saya tekan link, nampak tak yang ni? Dia tulis Minitab Win. Saya dah letak dalam drive. Nampak tak? Nampak doktor, nampak. Okey kan. Dia letak dalam link ni, dia berterabur. Dia turun anak-anak dia banyak-banyak macam ni. Jadi susahlah kita nak nak copy. Kalau boleh saya nak buat yang macam dalam ni ni kan satu file macam ni. Satu file macam tu je saya nak. Jadi si tengok kalau ada pilihan kita masuk di dalam apa? Masuk ini yang bukan original lah, yang zaman-zaman dahulu. Saya dah cuba upload saya cuba download daripada internet yang terbaru ni. Komputer saya tak praktikal dengan terbaru tu, tak boleh. So saya ambil yang lama daripada file-file dulu. So kalau yang ni cara dia kena tulis ya satu-satu. Mula-mula tekan sini Minitab. Tekan dulu Minitab tu, ingat. Tekan dulu Minitab semua orang. Lepas tu cari application. Cari application. Tengok ada tak application? Ada. Tulis Minitab application. Application sahaja tahu. Yang ni ada application lain nanti pergi tak jadi. Ni application extension semua-semua. Tak nak. Nak application je. Minitab 11 ni yang zaman dahulu kala ni. Yang zaman moden ni tak ada. Okey, tekan sini. Dia kadang-kadang tak sesuai lah dengan komputer kita. Tapi boleh guna. Boleh guna. Ni nampak lesen UMT. Okey. So sekarang ni bila kita dah ada screen macam ni, alah orang suruh buka sikit. Kecil sikit je yang pergi lari semua. Tak kenapa bergaduh dengan Minitab ni. Okey. Screen ni tengok saya ajar dulu. Ni dia ada file ni macam-macam lah kita nak save worksheet. Ni benda ni dipanggil worksheet. Kita save worksheet. Kalau dia ada satu lagi project, tapi yang ni dia tak buat project sebab dia adalah yang bukan original. Kalau kita beli dia ada project. Kalau project tu banyak kita boleh kita save tu, kita buka balik apa yang kita buat tu kekal. Kalau worksheet ni seingat saya dia hanya tinggal worksheet ni je lah. Lepas tu dia ada edit. Dia boleh tengok. Lepas tu calculation, kita tak nak tengok pun calculation ni, tapi sometimes kita naklah buat calculation apa-apa kan. Tengok kat situ katalah probability distribution. Kita nak tengok apa chi-square ke, normal ke, variable ke, exponential ke, apa-apalah. Kalau kita nak tengok raw statistik ke apa. Tapi yang kita nak di dalam khusus ini, kita nak tengok graf tak penting, graf kita tak pakai kat sini. Probability plot ada di dalam statistik, tapi yang untuk chapter 1 ni kita nak tengok regression. Tekan regression.
Jadi mula-mula file Minitab tu pergi kepada application, lepas tu pergi kepada statistik, pergi kepada regression. Regression ni masuk yang biasa je. Yang paling atas. Sebab sekarang tak boleh nak rekod dah. Regression. Keluarlah kotak regression macam ni. Okay, so sekarang saya dah buat, so saya open file. So nak open file, kena tekan open worksheet. Tengok tu, ingat open worksheet, tekan. So saya dah buat, saya letak di dalam F tadi. Saya letak dalam komputer baru ni ada 3 example. Satu example yang pertama tu saya tekan example yang pertama tu kan. Ni saya dah run tadi. So kita delete lah. Kita run sama-sama balik, clear. Kita delete. Okay. Clear. Okay, kita ada Y, X1, X2. So macam mana nak dapatkan model? Kalau sama je, kalau kita ada simple linear regression, kita ada satu. Kalau multiple, kita ada banyak. So kat sini dia dah keluar. Respon ni adalah Y. Tekan Y. Dia pergi pada respon. Predictor ni adalah X. Kalau kita ada 100X kat sini, tekan 100X. So tekan satu-satu. Satu, habis. Option ni boleh try and error sebab komputer saya dia tak match, so dia tak boleh dia tak boleh nak keluar results. Graf ni pun sama, dia tak boleh nak keluar result, tapi bergantung kepada komputer. So ada storage. So kalau ni katalah saya nak tulis storage, fit ni adalah nilai Y, residual ni adalah error, boleh kita tekan je OK, dan kita tekan OK kat sini. So inilah yang tadi dia the maximum size yang ni. Si tak boleh nak besarkan, minta maaf. Yang ni software kita tak boleh nak besarkan yang ni. So yang tadilah ni kita ada persamaan dia, kita ada analysis of variance, sama yang dalam ni tadi. Ni saya copy paste yang ni je letak sini. Cuma nak ajar bagaimana nak guna. Si copy paste letak situ. Tu adalah example 1. Okey, lepas tu kalau kita nak tengok yang lain pula, open balik. Open, nak tengok example 2. Example 2 tadi. Okey. Okey, example 2. Ni example 2. Alah. Clear lah dulu. Delete. So open je. Ni worksheet. No. Okay. Dia kadang-kadang tak berapa nak cedik sikit lah. Biar je lah. Kita buka yang nombor 2. Okay. Ini sebab saya dah run juga tadi. Bila saya run tadi, so bila kita nak run sekali lagi boleh. Regression juga, kena ingat regression. Ni sebab saya letak tadi, sebab saya dah run. So respon dia, tekan dia Y, dia pergi kepada Y. So variable dia ada 3, tekan. Yang ada kat sini dia akan remove. 1, 2. Lepas tu 3. Dia ada 3. So tadi kita dah tu. So dia terus keluar lah. So yang ni jawapan dia samalah macam tadi, tak nampak kan. Jadi saya guna yang regression. Mana tadi regression? Alah, tertulis. Subhanallah, kejap. Hai Dr. Nuriza ni, subhanallah. Ni. Example 1, 2, 3 tu tadi. Example 2. Example 2 tu tadi, dia keluar yang ni lah, yang sama. Si copy paste sahaja. Copy paste letak sini. Lepas tu yang last ni saya buat juga guna Minitab.
Si buat juga guna Minitab. So kita open new dulu. No, tak nak save. Okay, yang ni kita kena remove dulu. Dia tak pandai nak remove sendiri. Dia lama. So kita open yang ketiga ni, example yang ketiga tu, cara masuk data dia ni. Si tekan yang ni delete lah. Clear. Okay. Kalau kita nak masuk data X1 dulu, kita masuk data X1. Nak masuk data X2 dulu pun boleh. Nak masuk data Y pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kena assign X1, X2, Y. Lepas tu pergi kepada statistic regression. Sama balik. Dia ada dua ni. Kita masuk je lah respon sebagai Y. Kita masukkan balik. Takut dia ingat yang lama. Okay. So terus tekan dia dapat sama macam yang kita buat yang ini. Dapat yang ni. So senang guna Minitab ni, sangat senang. Tak perlu buat programming. Kalau guna Minitab tak perlu buat programming. Kita boleh terus dapat jawapan. Okey? Tak perlu buat programming. Okey. Jadi okey, selesai dah bagaimana kita nak dapatkan persamaan regression tu. Sekarang kita nak uji pula. Kan kita ada F-test untuk keseluruhan model, and then kita juga akan ada untuk setiap beta tu. Okey, so sekarang ni si bagi contoh. Bismillah. Mana dia ni? Subhanallah. Example. Ni, tengok, nampak tak? Lepas tu page 1. Bismillah. Okay. So sekarang ni tengok sini dulu. Ni ada example ni. Kalau di dalam periksa, okay, kalau dalam periksa dia tak suruhlah kita analisis. Dia bagi result. So macam mana kita nak baca daripada sini? Yang pertama kita tengok persamaan ini. Tengok persamaan ni, kita ada beta sifar, beta 1, beta 2, beta 3. So K kita ada 4. So degree of freedom adalah K, 4 tolak 1, 3. So kalau ada 24 ni kat sini, 24 ni kat sini maksudnya observation kita ada 25. Selepas daripada model ni kita ada error lah. Okey, so sekarang ni kita dah tahu K kita sama dengan 4 sebab kita nak kira F tu. Tengok sini, kita nak kira F tu. Mana? Sekarang F ini, Bismillahirrahmanirrahim. Besarlah sikit Dr. Nurizan. Okey, Gam. Ini tulisan saya ni. Okey. Okey. So sekarang ni kita ni soalan dia ni kan. Soalan dia dia dah beri semua kepada kita ni, intercept, nilai anggaran dia apa? Anggaran parameter, parameter estimate nilai dia bagi. Ni adalah beta sifar, ni beta 1, beta 2, beta 3. Ni kalau tengok semua ni adalah significant. Okey, so sekarang ni dia kata apa? Test the overall adequacy of the model by using alpha sama dengan 1%. So untuk keseluruhan model ni kita menggunakan F. F. So sekarang ni F calculation kat sini ni nilai F value. F value kita ni, ambil je F value ni, saya tulis F model 502.671, ambil daripada sini.
Lepas tu alfa ni balik nanti lepas kelas ni salin satu-satu yang saya tulis ni. Alfa ni dia menggunakan 1%. Dia menggunakan 1% dan kita ingat alfa F ni adalah K dengan N tolak K. Ni. Salah yang Dr. Safi ni ke? Subhanallah. Ada lagi ke salah? Subhanallah. Saya punya tak salah. Saya punya tak salah. Oh, dia salah kat sini. Kejap. Mari kita betulkan. Sabar ya. Dia salah kat sini. Subhanallah. Okey. F ni. Mari kita betulkan. F ni, mana F dia tadi? Subhanallah. F, K, N. K tolak 1, tak boleh. Kenapa saya tak terfikir itu salah? Subhanallah. Kejap, saya nak betulkan nota ni. Sekejap. Nak betulkan nota ni. Naik atas sikit. Mana ni? Minta maaf ya. Subhanallah. Kenapa Dr. Nurizan ni tak perasan padahal dah baca dah semalam. Yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ni ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Okey, ni merah. F ni adalah F yang saya ni yang betul. F saya ini yang betul ni. F saya ni adalah 3/21 iaitu K tolak 1 N tolak K alfa. Ini adalah saya tulis F. Allah. Ni saya punya betul. Saya mesti betul. Saya double check dulu sebelum buat apa-apa. Cuma saya terlupa. Ini adalah F K tolak 1 N tolak K alfa. So mari saya proofkan kenapa FK tolak 1 N tolak K. Kenapa FK tolak 1 N tolak K. Jom kita buktikan. Ni kita buktikan kenapa ni silap ni. Ya Allah ya Tuhanku, yang F calculation ni betul tak? F calculation lebih besar daripada F K tolak 1 N tolak K alfa. Yang ni salah, yang ni betul. Okey. Mari saya buktikan. Saya tak perasan tadi. Subhanallah. Sebabnya mana? Sebabnya di sini cepat sikitlah. Atas pun boleh. Atas pun boleh. Subhanallah. Ni F ni. Jadi F ini yang kita kira ni, F ni dia degree of freedom ni base kepada 2 ni. Base kepada 2 ni. Sebab mean square error ni N tolak K. Ini K tolak 1. So F ni adalah M mean square error dibahagi dengan MAC. Jadi terbukti di sini F ni adalah K tolak 1 N tolak K. Guna yang ni. Alfa. Sekali lagi, F adalah K tolak 1, N tolak K alfa. Macam tu. Yang lain salah. Saya betulkan nota ni. Ya Allah. Tu dah betulkan. Salah. So, balik kepada sini. Jadi, ini adalah K tolak 1. Tak boleh nak tulis sebab dia word. Ini adalah N tolak K. So, di sini dan soalan dia adalah 1%. So, 1 lah.
So kalau table kita tadi 3 berapa ya? 3 boleh cari tak? Boleh test tak jawapan kita betul ke tak? 3.21. Bismillahirrahmanirrahim. 0.1. 3.21 0.1. 0.1 ya. 0.1. 3.21 0.1. Ni kita tak ada nilai tepat kat sini. Kita ada 320. Jadi kita ambil lah 4.9382. Tengok saya 4.93 saya ambil berapa? 4.93 saya ambil berapa? Kejap. Tak nak yang tu. Nak yang ni. 4.87. Yang ni saya pakai buku lain. Ni. Yang ni 4. Yang ni adalah 3.21 4.93. 4.93 kat sini. 4.93 saya ambil 4.87. Betul dah ni. Sebab kalau 3.20 4.93, 3.21 dia turun lagi. Dia turun lagi. Dia ini saya ambil daripada buku. So yang ni adalah F. F kadang-kadang saya tulis F besar, kadang saya tulis F kecil. K tolak 1, N tolak K alpha. Ni betul. K tolak 1, N tolak K alpha. Okey, done kat situ. So nilai F ni, F calculation ni kita ambil daripada table 502.671. Ni. So sekarang ni kita nak test untuk keseluruhan model ni, kita tak test beta sifar, kita test beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan kosong. So yang ni tadi kan table ni seingat saya taburan F dia macam ni. So yang F ni adalah 4.87 kat sini. This is the critical value. So kat sini alpha ni alpha sama dengan 0.01. So value ni jauh ke belakang ni. So H1 ni kita dah setuju at least one of beta 1, beta 2 or beta 3 does not equal to 0. So sekarang ni F model yang kita, F model calculation sama dengan 502 greater than F 0.01 3.21 ni, we are able to reject H now. Therefore, we conclude that at least one of beta 1, beta 2 or beta 3 does not equal to 0. Itu cara kita nak buat untuk F model. Okey. So kalau kita nak buat untuk setiap satu, kita nak test T ni untuk setiap satu, okey, kita mengguna juga alpha sama dengan 1%. Taburan T ni, taburan T alpha sama dengan 1%. So untuk ni kita kena test dia adalah kosong. Kita kena test dia kiri dengan kanan. Kiri dengan kanan. So kalau alpha yang ada adalah 0.01, 1%, alpha over 2 adalah 0.05. Yang ni kita tahu, kita kena ingat ni, degree of freedom ni adalah 21. Kat sini. Ni tengok ni. Modulus alpha lebih besar daripada T, modulus T lebih besar daripada T alpha per 2 N tolak K. So ni kita nak ambil N tolak K tahu. Kita ada 3. Sama ada K tolak 1 ataupun N tolak K ataupun N tolak 1. Kena ingat. Jadi untuk test untuk nilai T ni kita test pada N tolak K. Jadi kalau N tolak K, soalan tadi adalah 21.
N tolak K. Kena ingat 21. So bila 21, degree of freedom dia 21, degree of freedom dia 21, kita tengoklah table. Tengok table, you all pun dah pandai tengok table. Banyaknya. Ni nak tengok table kejap. Bismillah. Mana table dia? Table dia dekat sini. Table. Okay, tengok sini. Table dia 21. Alpha kosong, kalau kita nak tengok two tail test 0.01 ni. Ni 0.01 21 turun ke bawah. Turun ke bawah, jawapan dia 2.831. 2.831. Kalau nak tengok one tail test sama juga, tengok 0.05. 0.05 kat sini. Kita tengok two tail test, alpha tu tak perlu dibahagi. Kalau kita tengok one tail test, kita tengok alpha yang dibahagi. Benda yang sama, nilai yang sama 2.831. Jadi, okey, 2.831. So sekarang ni kita test satu-satu untuk ni. Mula-mula H0 beta sama dengan sifar. Kita test two tail sama ada kiri ataupun kanan, positif ataupun negatif. Jadi beta sifar tak sama dengan kosong. Jadi T table ni adalah yang kita dapat daripada sini. Ni untuk pintasan ni nilai T adalah negatif 3.414. Jadi T table negatif 3.414. So nilai critical value ni. So mesti dia berada di sini. So since T table kurang daripada ni, dia berada di sini, we are able to reject H null. Therefore, we conclude that we have very strong evidence that in the model, the intercept is important. Okay, untuk intercept ni kita tulis important. Okay, kenapa kita tulis kat sini very strong evidence? Very strong evidence ni sebab alpha kita sama dengan 1%. Alpha kita test alpha ni adalah 1%, 0.01. So kita guna very strong evidence. Kalau alpha sama dengan 5%, kita tulis strong evidence. Kalau alpha sama dengan 10%, tak ada strong. Tulis evidence sahaja. Yang ni kena tulis very strong EVD. Kalau 1%. Untuk case yang T, yang ke atas ni tak ada very strong ke tak apa. Sebab dia sama ada kita nak katakan beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan kosong ataupun at least one of beta 1, beta 2 tu does not equal to 0. Tapi kalau untuk t-test ni dia kena ada kategori very strong evidence, strong evidence dengan evidence. Tapi kalau beta sifar ni perkataan dia important. Kalau beta 1 tengok kat sini T-table 11. T-table 11 kita tahu dia sangat signifikan. T-table 11, okey. Nilai yang ni sama. 2.81 ni sama. 2.81 ni nilai kita menggunakan satu nilai saja. Satu nilai ni saja. Untuk test ni satu nilai ni saja. So dia ada kiri dengan kanan juga, tapi saya tak tulis lah. So saya ambil yang sebelah kanan saja. We are able to reject H null. Therefore we conclude that we have very strong evidence. Semua kita guna very strong evidence. That X1 is significantly related to Y. Kalau X ni kita kata significantly related to Y.
kalau intercept kita kata important. Itu cara kita nak tulis. So kalau yang berikutnya beta 2. Beta 2 ni 20. So signifikan juga. Apa yang kita tulis? Wait. Mana dia punya ni? Oh, tak ada dah. Okey, cari kat lain. Bismillah. Okey, chapter page tu. Beta 2 ni kita besarkan beta 2. Beta 2 ni sama juga 20 lebih besar. We are able to reject H0. Kita kena tulis sama. Very strong evidence. Okay, very strong evidence. X2 significantly related to Y. Kalau yang ni kan kita ada kiri dengan kanan. Kiri dengan kanan ni. So nilai dia tu adalah negatif. Nilai ni adalah negatif 5 tapi dia signifikan juga. So apa yang kita tulis, kita reject juga H0. Very strong evidence that X1, X2 is significantly related to Y. Okay. So selesai yang tu nanti semua orang kita dah cover ya untuk multiple and simple linear regression. Cuma saya nak jelaskan pasal R squared dengan adjusted R squared ni. Macam mana nak kira R squared ni dia dah bagi di dalam output ni dia dah bagi biasanya. Tapi kalau tak bagi kita boleh kira. Okey, kalau tak bagi kita boleh kira. Macam mana nak kira R squared? Tengok kat sini. R squared ni kita boleh kira explain variation, total variation. Explain variation ni maksudnya explain variation ambil semua orang ambil calculator. Explain variation ni adalah ni nilai kat sini. Dia tulis apa? Dia tulis apa? Total variation. So explain variation dibahagikan dengan total variation. So explain variation ni yang pada modal ni explain variation. Cuba tekan calculator masing-masing. 590 bahagi dengan 598 tu. 590 bahagi dengan 598 tu explain variation dibahagi dengan total variation. 590.406 bahagi dengan 598 bagi dengan 628. So 9862 9863. So kalau dia tak generate R untuk kita kena kira modal bahagi dengan total. Modal ni kita panggil explain variation. Sum squared modal ni adalah explain variation. Sum squared total kat situ. Total variation adalah sum squared total. Explain variation adalah sum squared model. So kalau nak dapatkan adjusted R squared, adjusted R squared ni kita boleh kira menggunakan formula ni. R kuasa 2 tolak dengan K tolak 1, K tolak 1 tadi sebab dia ada X1, X2, X1, X2, X1, S2, so dia ada beta 0 sampai beta 3, so K adalah 4, 4 tolak 1 adalah 3. N tolak K tu tadi 24 lah total tu ke atas ni, N tolak K daripada table ni, N tolak K tu adalah 24. Total tu N tolak K tu adalah 24, lepas tu N tolak 1. N tolak 1 tu
Sorry. Ini K tolak 1, 3, N tolak 1, bukan N tolak K. N tolak K kat belakang. N tolak 1 adalah 24. Lepas tu N tolak 1 adalah 2, baru 21. So kita kiralah kat sini adjusted R squared. Okay. So apa maksud R squared ni? R squared ni adalah maksud dia 98.623% of variance Y can be explained of X. Jadi Y ni boleh diterangkan oleh X sebanyak 98%. Yang ni adjusted R squared adalah to determine how reliable the correlation is and how much is determined by additional of independent variables. Itu maksud kepada adjusted R squared. Okay, so kita dah cover semua. Untuk yang ni saya bagi tapi kena yang ni saya bagi dalam grup lah. Sebab saya dah tulis-tulis markah tu, maksudnya kalau saya bagi soalan ni, you tahulah kat sini satu markah, kat sini satu markah, kat sini satu markah, kat sini satu markah. Jadi untuk yang ni saya bagi dalam grup. Yang example ni saya bagi dalam grup. Yang tak ada markah ni, ini kita yang ni pun saya bagi dalam grup juga. Saya bagi dalam grup juga, tak ada masalah yang ni. Yang lain tu tidak melibatkan markah tu saya letak di dalam e-learn. Okay. So, ada nak tanya? Sejelas ya, nota tu kita dah betulkan. Nota tu kita dah betulkan. Sekali lagi saya nak nota tu kita dah betulkan. Mana? Yang ni nota ni saya akan letak, dia bukan nota, dia satu buku ni. Buku muka sampai muka surat 561. So yang kita perlu rujuk adalah muka surat, bukan muka surat, chapter 7. Chapter 7. Bacalah. Saya juga baca macam you all juga kena bacalah. Tapi saya dah highlight dah kat mana yang penting tadi. Nanti saya letak di dalam e-learn. Okay. So yang tadi kena ingatlah yang silap tadi daripada nota. Nota asal kita tu ada kesilapan dia. Mana nota asal yang silap ni? Okay. Nota asal yang silap yang kita tak nak ni. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang ni saya tak terang ya, linear modal ni saya gunakan nota lain. Yang ni saya gunakan nota lain, cuma ada sebahagian terangkan juga. Okey. Saya nak ulang sekali lagi lah. Mana dia? Alah. Okey. Kenapalah mata saya ni asyik tak nampak je, subhanallah. Okey. Ya Allah. Okey. Ini kita ingatkan, KF ni, kita ingatkan sekali lagi, yang ni adalah F, K tolak 1, N tolak K, alpha. Bukan yang ni ya. K tolak 1, N tolak K. Minta maaf, saya terlepas pandang. Tak terfikir. Okey, yang tu je lah. Lepas tu yang soalan nombor 2 tu, example nombor 2 tu tak perlu buat lah, tak betul. Tak betul dia punya value dia tu. Contoh
example pun kat sini ada ni, ada sikit, ada lagi example ni untuk linear yang nombor 1, example 1.22 dengan 1.23. Boleh je masuk di dalam Minitab, nanti saya masukkan tu. Cuma saya ada nota, extra nota untuk you all ni, simple linear regression. Simple linear regression ni saya nak tunjuk sahaja, saya ambil daripada internet. Saya ambil daripada internet nota ni, saya edit sikit. Apa benda yang saya nak tunjukkan di sini? Dia ada juga ni, tunjuk yang ni. Dia pakai software apa? Saya dah tak ingat tadi. Dia saya nak tunjuk ada graf yang cantik. Dia simple linear regression yang ni, dia ada satu graf yang cantik juga kat sini. Dia boleh buat scatter plot macam ni kan, scatter plot yang kita tengok hari tu. Lepas tu ni graf dia yang cantik. Ni boleh baca sendiri, sebagai nota tambahan. Saya akan upload di dalam e-learn juga. Lepas tu saya nak tunjuk ni pembentukan kalau ada scatter plot ni, titik-titik ni, garis kita macam ni kan. Saya nak tunjuk. Lepas tu saya nak tunjuk juga tadi ada saya nampak ni, kalau garis kita macam ni, dia jadi macam tu. Macam tu lah garis dia. Macam ni, bacalah sendiri. And then saya nampak yang ada yang kosong tadi sekejap. Saya tunjuk kat mana. You boleh scroll down lah benda ni. Saya tak pasti dia guna software apa ya. Ada tak dia? Ni saya nak tunjuk. Saya macam ni data kita. Kita ni kosong. Data untuk E. Contoh data-data untuk E. Residual plot. Bila kita dah dapat kita dah dapat modal, kita kan tadi fit boleh dapatkan residual. Kita boleh plot residual dalam Minitab tadi. Dalam Minitab ni residual plot ada kan? Statistik. Mana? Subhanallah. Dia tak respon lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Statistik, regression, lepas tu kan kita pergi option ke apa? Kan option. Kita pergi graph. Residual plot ni. Kita bolehlah nak buat residual plot kat sini menggunakan Minitab ni. Okay, lepas tu ada lagi tak yang saya miss? Boleh tengoklah dalam nota ni, glance through sahaja sebagai extra knowledge untuk you. Extra knowledge untuk you. Nanti saya letak di dalam apa? Di dalam e-learn. So ada juga data yang bentuk macam ni. Dia macam ni. So garis dia, garis macam ni, menarik lah yang ni. Sangat menarik. Okey, lepas tu ada nota juga saya ni multiple linear regression kalau nak rujuk. Saya juga dapatkan daripada internet. PSU ni memang sangat baguslah, PSU ni. So boleh tengoklah. So boleh guna data ni, kita buat balik sama tak dengan yang dia punya. Kita buat guna SAS ke ataupun kita buat menggunakan Minitab, sama tak? So boleh tengoklah semua ni. Ada di dalam ni semua, insya-Allah. So sangat bermanfaat lah bagi saya untuk contoh-contoh tu. So saya akan uploadnya nanti. Okay, with that, thank you. Mohon maaf di atas segala kekurangan mengajar 2 hari ni. Memang tak berapa baguslah kesihatannya, insya-Allah. Okay, insya-Allah minggu depan sihatlah, insya-Allah. So with that, thank you. Attendant please ya. Attendant tu tolong isilah yang anak saya yang kumpulan 1, kumpulan 2 tu tolong isi ya untuk submit kepada Dr. Chi. So kita dah habis bahagian regression, linear and multiple regression. So minggu depan kita masuk
masih chapter 1 tetapi yang lain lah. Ya, kalau ada nak tanya pasal Minitab ke, tanya je dalam grup. Ada siapa yang boleh jawab, tolong jawabkan. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Rabu depan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.